Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan memulakan bincang kitab kecil ini yang bertajuk Ashrul Mujibatil Najah. Mana 10 prinsip 10 prinsip keselamatan. Yang mana kitab ni asalnya dalam bahasa Arab, ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Yang mana kitab ni diterjemah oleh Nailah binti Ahmad Nasim, anak Ustaz Nasim, kemudian disemok oleh Ustaz Nasim lah. Jadi kitab ini sebenarnya nipis cumanya dia sertakan juga dengan teks Arab itu. Jadi kalau yang melibatkan hadis-hadis itu kita boleh rujuklah. Sebab dia ada teks Arab. Selain daripada terjemahan itu. Cuma jadi segi susunannya, terjemahan itu selepas teks Arab. Sebab kita ni tidak baca daripada muka surat pertama, tidak, itu baca sendirilah. Cuma saya nak ambilnya muqaddimah penyusun kitab Syekh Dr. Abdul Razak, muka surat 9 itu. Jadi cara susun tu Arab dulu, kemudian terjemahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini muqaddimah lah ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillah wa rasulih wa khalilihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ini muqaddimah penulis atau penyusun kitab ni Dr. Abdul Razak itu. Muka surat 10 saya tidak baca teks Arab. Teks Arab tu boleh tengok sendiri. Kalau ada yang dalam bentuk hadis-hadis kita boleh baca. Maka sesungguhnya seorang hamba yang diberikan taufik akan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki dirinya, menyucikannya dan menyelamatkannya daripada keburukan dan kebinasaan dunia dan akhirat. Mana seseorang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah, dia akan timbul perasaan untuk mengangkat kualiti diri dalam konteks agama. Akan melakukan tazkiyah, yakni membersihkan diri daripada dosa-dosa. Dan dia akan ada usaha untuk menyelamatkan diri daripada azab Allah SWT. Itu, perbuatan itu berlaku bila seorang itu sudah mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Ini semua merupakan satu tuntutan yang agung dan matlamat yang besar yang sepatutnya orang-orang beriman mempersiapkan diri kepadanya. Berfikir tentang urusan keselamatan mereka, menyibukkan diri mereka dan meneliti prinsip-prinsip yang padanya terdapat kemenangan dan kesejahteraan mereka. Sehingga perencanaan ini turut berlaku kepada umat yang paling baik selepas Nabi, iaitu 3 khalifah yang terawal. Jadi Dr. Abdul Razak ni sebagai muqaddimah kitab dia, sebelum kita masuk pada poin-poin 10 poin tu, dia kemukakan dulu bagaimana keprihatinan para sahabat awal. Ini sahabat besar ni, yang mana ceritanya melibatkan 3 sahabat utama, Sayyidina Waqar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Jadi penting sangat kita tahu ni, sebab di hari akhirat ni yang terhumban dalam neraka tu bukan orang kafir saja. Orang Islam yang tak cukup syarat, yang banyak kelemahan, yang tidak bertaubat, ada juga yang terhumban ke dalam neraka. Jadi perlu dibimbangi, perlu ditakuti, perlu diwaspadai perkara itu. Ini anda nak baca lah ni. Sebab hari ini dia berkait dengan riwayat. Muka surat sebelah. Fa'an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala, baina ana jalisun fi zillin في ظل أطم من الأطام مر علي عمر رضي الله عنه فسلم علي
falam ash'ur annahu marra wa la sallama. Fantalaq Umar radhiyallahu anhu hatta dakhala ala Abi Bakr radhiyallahu anhu faqala lahu ma yu'jibuka anni marartu ala Uthman fasallamtu alayhi falam yarudda alayya salam. Setakat tu dulu, kemudian kita sambung selepas tu. Sebab dia satu perenggan tu. Cuba tengok sebelah muka surat tu, itu terjemah dia tu. Itu terjemah dia tu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, beliau berkata, dia kata pernah ketika saya duduk di bawah salah satu bayang lah daripada beberapa bangunan tinggi di di Madinah tu. Lalu Umar radhiyallahu anhu melintasiku dan memberi salam kepadaku, tetapi aku tidak menyedarinya bahawa beliau telah lalu di hadapanku dan memberi salam kepada aku. Aku tak perasan pula. Maknanya fikiran Sayyidina Uthman ni melayang-layang pergi ke tak tahu entah ke mana lah kira-kiranya. Ada sesuatu yang menyibukkan perasaan Sayyidina Uthman. Sehingga Sayyidina Umar wis halal lalu, dia tak khabar. Lalu selepas itu Sayyidina Umar pergi masuk menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu dia pun kata, ni anak terjemah dia pun berdasar terjemah yang agak bebas lah, tidak satu parti ikut sini. Lalu dia pun tanya, dia jumpa Abu Bakar lah. Dia kata, apakah tidak mengherankan engkau, kalau kita nak terjemah ke Kelantan, mu tak berasa pelik kau? Gitu. Mu tak berasa pelik kau Sayyidina Bakar? Tadi aku lalu depan Sayyidina Uthman. Aku lalu depan dia. Depan dia, bukan belakang. Aku salah kepada dia. Tapi dia tak jawab. Ya waduh gitu. Mu tak berasa pelik kau? Pelik ni. Muka Sayyidina Uthman ni tidak gitu sekarang. Jawab tak erti gitu. Hai. Nah, tu dia cerita pada Sayyidina Bakar. Baik. Ataupun kita baca perhabis dulu ni sebab ni hadis ni. Wa aqbala huwa, muka surat sebelah. Wa aqbala huwa wa Abu Bakr fi wilayati Abi Bakr radhiyallahu anhu hatta sallama alayya jami'a thumma qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ja'ani akhuka Umar fadhakara annahu marra alayk fasallama falam tarudda alayhi salam fama alladhi hamalaka ala dhalik faqultu wallah ma sya'artu annaka mararta bi wala sallamta. Qala Abu Bakr sadaqa Uthman wa qad shaghalaka an dhalika amrun faqultu ajal qala ma huwa. Kita ambil setakat tu dulu. Cuma di sini ada sedikit perubahanlah terjemah. Maka Sayyidina Umar dengan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma di bawah kekuasaan Abu Bakar tu potonglah. Cerita ni sebenarnya semasa Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah di ayat ni. Cerita ni berlaku ni selepas zaman Nabi dah ni. Fi wilayati Abu Bakrin, maknanya pada waktu kekuasaan Sayyidina Abu Bakar, maknanya dia jadi khalifah lah. Cerita ni berlaku masa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Tu cerita dia ni. Jadi kata Sayyidina Uthman, mereka berdua ni datang kepadaku. Lalu kedua-duanya memberi salam kepadaku. Bukan seorang wi. Sayyidina Abu Bakar beri salam, Assalamualaikum. Sayyidina Umar pun wi. Dah tadi tak jawab sangat. Wi dua-dua salam. Tu. Sayyidina Abu Bakar pun wi. Sayyidina Umar pun beri salam. Kemudian Abu Bakar berkata, dia kata, saudaramu Umar mari jumpa aku tadi. Sanilah jumpa aku sani. Lalu dia sebut, dia kata tadi dia lalu di hadapanmu. Dia wisala kamu tapi mu tak jawab. Ya kah? Saya bakal tanya. Gapo dia yang jadi kalut sangat, jadi sibuk sangat tu siapa tak puasa orang lalu wisala tu? Saya bakal tanya. Maka Sayyidina Uthman pun jawab, dia kata demi Allah, ni muka surat 12. Demi Allah, saya tidak sedar bahawa engkau telah melepasi saya dan memberi salam minta maaf. Tak puasa sikit rabuk. Moga Sayyidina Uthman ni bukan jenis sombong. Kalau wisala jawab halal. Sebab itulah Sayyidina Umar tanya, mu tak puasa pelik ke? Aku wisala dia tak jawab hari ni. Mu tak puasa pelik ke? Sebab sekali jawab molek. Gitu cerita dia nya.
Bila Sayyidina Osman bagi alasan dia kata dia tak perasan, maka Sayyidina Abu Bakar pun kata, Sadaqa Uthman. Betul Sayyidina Osman. Dia kecek betul, tidak pelawak. Memang dia tak perasan sungguh. Sebab Sayyidina Osman ni bukan jenis begitu perangai dia. Ada perkara yang telah menyibukkan engkau barangkali. Ada perkara yang menyibukkan engkau barangkali. Bila Sayyidina Abu Bakar kata gitu, Sayyidina Osman kata, ya betul, memanglah kau. Ada duk ngak dalam kepala tu, teringat kau sesuatu. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya, apa dia? Hak mengganggu kau, duk teringat siapa orang salah, tu tak jawab tu lah. Jadi tak perasan. Situlah dia kata, muka surat 13 tu. Tu. Ataupun kita nak mudah, kita baca terjemah selalu. Muka surat 14. Maka Sayyidina Osman pun jawab, dia kata, Allah Azza wa Jalla telah mewafatkan Nabi-Nya SAW. Mungkin cerita ni berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merintah ni sekejap ya, 3 tahun setengah ya. Kata Sayyidina Osman, Allah Azza wa Jalla telah mewafatkan Nabi-Nya SAW. Sebelum kita dapat menanyakan baginda tentang penyelesaian urusan agama ini. Ataupun kita boleh terjemah gini mafhum dalam syarah hadisnya. Sebelum kita dapat menanyakan baginda tentang penyelesaian apakah yang boleh menyelamatkan daripada api neraka. Itu makna al-am. Itu mafhum dia. Nak suruh selamat daripada api neraka. Sebab di hari akhirat ni 2 saja tempat penginapan manusia. Sama ada syurga atau neraka. Dia tak ada tempat ketiga. Tak ada. Jadi nak boleh selamat, bila kata selamat daripada neraka, maknanya syurga lah. Itu maksud dia. Tak sempat nak tanya. Makna nak tanya tu maksudnya buah kilah. Sebutir jawapan merangkumi semua. Allah tak ada nak tanya. Jadi terkilah lah. Baik. Tu kata Sayyidina Osman. Yalah. Anak pun tengok tak ke Sayyidina Osman tak tahu. Tak kita kata. Tak dia nak dari lafaz Nabi. Dari lafaz Nabi. Tahu dah dalam hadis-hadis banyak dah nak selamat apa neraka, bukan banyak Nabi sebut. Ni tanya direct, soalan yang spesifik dan jawapan itu keluar daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sempat nak tanya. Berasa sedihlah. Baik. Bila dia sebut begitu pada Sayyidina Bakar, maka Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, dia kata aku tanya dia. Aku tanya dia tu. Berkenaan dengan nak selamat daripada neraka tentang urusan dunia ni, orang panggil buah kilah. Kata kunci untuk selamat aku tanya dia. Dia Sayyidina Bakar pun aja. Aku tanya gini. Aku berdiri di hadapannya. Lalu berkata kepadanya, apa ni, Sayyidina Osman tanya ni, bila Sayyidina Bakar kata, aku tanya dah. Maka Sayyidina Osman pun kata, bila Sayyidina Bakar kata dia kata dia tanya dah Nabi, aku pun berdiri di hadapan dia. Aku tu mana Sayyidina Osman lah. Aku pun berdiri di hadapan Sayyidina Bakar, lalu aku tanya dia, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, engkau lebih berhak dengannya. Abu Bakar pun kata, aku berkata, wahai Rasulullah. Baru Abu Bakar cerita. Ni style bahasa Arab lah. Kalau dia nak perkara penting, style orang Arab. Bila kata, aku tebus engkau dengan ibu dan ayahku, maknanya 2 perkara. Pertama sekali, sebagai nak menunjukkan penghormatan kepada orang yang di hadapan dia. Yang kedua, untuk menunjukkan bahawa perkara yang dia nak tahu ni benar-benar penting. Sangat penting. Sehingga sanggup tebus. Nak dapat jawapan tu sanggup tebus mak dengan ayah. Tu style orang Arab kecil. Hadis pun guna gitu juga. Maka Sayyidina Bakar pun ceritalah. Sayyidina Bakar kata, aku tanya begini. Wahai Rasulullah. Apakah penyelesaian urusan agama ini? Mana apakah kata kunci untuk kita selamat dalam agama ini? Sehingga kita tidak terkena api neraka. Apa kata kunci dia? Buah kilah, sebab tak nak kata buah kilah tu. Kalau kata buah kilah lah. Kecek tak banyak, tapi makna besar. Baik. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesiapa yang menerima daripadaku suatu kalimah, suatu kenyataan yang telah aku bentangkannya kepada bapa saudaraku dahulunya, lalu dia menolak, dia mengembali ke semula kepada mana, lalu dia tolak
Aku beri kepada dia, dia tolak. Dia tak mau terima. Maka itulah penyesalan baginya. Ni cerita Abu Talib lah ni. Abu Talib. Hadis itulah. Bila Abu Talib nak meninggal dunia, okay? Nabi dengan Abu Lahab tu berebut. Nabi pergi ke tepi Abu Talib. Nabi kata, ya ammi, wahai pakcikku, qul la ilaha illallah. Pakcik katalah sekali saja la ilaha illallah. Wahajjulaka indallah. Saya akan berhujah. Bela pakcik di hadapan Allah. Pakcik mengucap sekali. Biar tak ada maya, tak ada apa tak apa. Biasa Islam je. Mungkin pakcik dia, Abu Talib, seperti kita sedia maklum, antara pak saudara dia, banyak bantu dia lah. Sebab tu ulama kata, pak saudara Nabi, bantu Nabi ada beberapa orang. Abbas, Hamzah. Hak ni masuk Islam semua ni. Masuk Islam. Tapi Abu Talib tak. Abu Talib ni pun antara yang kuat lah. Bahkan setengah ulama kata paling, antara pak saudara yang paling hebat. Bantu, tolong Nabi. Tapi nasib tak baik. Abu Lahab kata, takkan nak tinggal ajaran nenek moyang. Duk berbuk gitu. Nabi kata, qul ya ammi, qul la ilaha illallah uhajjulaka inna. Pakcik kata sekali lah, akhir sekali. Hatu dia kata tu. Nabi sebut, ni bagi ahli sunnah, hadis ni dalil bahawa Abu Talib mati dalam keadaan tidak Islam. Ni dalil dia. Bagi ahli sunnah, Syiah tolak mentah-mentah hadis. Bagi ahli sunnah, hadis ni merupakan dalil yang sangat jelas bahawa Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah. Kekal di atas ajaran nenek moyang dia. Tu. Baik. Jadi kalau nak selamat, dia kena terima kalimah yang aku suruh pakcik aku. Tapi dia tak mau terima. Iaitu kalimat tauhid itulah. La ilaha illallah. Maknanya kena mati kekal tahap tu. Selamatlah insya-Allah. Tu maksudnya. Tapi nya tak terima, maka itulah satu penyesalan. Sedih anak-anak sedih lah. Dia gini hadirat, kalau saya nak guna satu bahasa lebih mudah, mati dalam keadaan tidak sama agama, dia terpisah di hari akhirat sejauh-jauhnya. Satunya berada dalam syurga, satunya berada dalam neraka. Itulah terpisahnya. Satunya mendapat nikmat yang tidak boleh dibayar dengan akal fikir. Satu lagi berada dalam azab yang tidak boleh dibayang betapa sakitnya. Tu ayatnya beza akidah. Bukan main-main. Beza fiqh tak apa. Tu beza akidah dia menyebabkan terpisah di hari akhirat. Baik. Maka sesiapa yang meneliti kisah yang agung ini, dia akan mengetahui bahawa urusan kelepasan ini atau kejayaan ini adalah merupakan urusan yang sangat besar. Sehingga ia menimbulkan kebimbangan dan menyibukkan keadaan orang-orang mukmin yang benar. Maka di sinilah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu mengkhawatirkannya. Maka di sinilah Sayyidina Uthman mengkhawatirkannya. Buang urusan penyelesaian itu tersilat. Maka di sinilah Sayyidina Uthman mengkhawatirkannya. Maka ataupun kita kata penyelesaian ini, nikih inilah, isu inilah. Isu kita takut tak selamat di hari akhirat. Sebabnya kita ni tak mati lagi. Kita nak tengah hidup ni aja. Bimbang takut mati, masa mati itu tidak tauhid. Mati dalam keadaan ialah su'ul khatimah. Tu bimbang. Lah ni tak apalah. Kita dalam keadaan masjid, dalam keadaan solat, orang Islam masa nak mati. Tu bimbang. Padahal Sayyidina Uthman yang telah dijamin syurga tu. Syahadah tu lah. Jadi makna ialah bimbang. Takut, lah ni tak apalah. Lah ni kita yakin kita Islam. Takut mati tu. Saya nak semai dia bimbang tu. Makna dia faham molek. Orang panggil meresak molek dia punya faham tauhid sehingga bimbang. Sebab tu lah penyelamat sebenar. Hak puasa semaya tu selepas tu. Kalau tak ada tauhid, puasa semaya semua kebaikan Tuhan tak tanya. Pakai tak hitung lah. Tak payah hisap. Sebab tu ulama kata orang yang tak ada tauhid, Allah tak kira di mahkamah dia. Tak berlaku hisap pada dia. Itu memang jumhur ulama kata begitu. Nak kira waktu dia. Dia tidak Islam. Kalau kira pun tak ada faedah. Sebabnya begini. Sebab dalam setengah ada dalam riwayat menyebutkan bahawa orang kafir ni sebelum dihisap lagi, ditunjuk kebaikan dia. Orang kafir pun ada juga buat baik. Buat baik pada bapa, buat baik semua. Ditunjuk. Pahala sepatut dia dapatnya sebanyak mana? Ini sebesar gunung Tihamah. Disebut. Dia tengok. Tapi tidak Islam.
itulah pahala sepatut kamu dapat dengan kebaikan kamu. Tapi oleh kerana tidak Islam, semua tu pahala sebesar gunung Tihamah tu dihilangkan. Bahkan dalam hadis itu digambarkan bagaimana bentuk hilang pahala itu yang disebut sebesar gunung Tihamah tu, dia terangkat ke langit. Pahala dalam bentuk saiz sebesar gunung terangkat ke langit, kemudian dibusar oleh angin jadi debu-debu halus, akhirnya hilang di udara. Nabi kata itulah penyesalan yang paling. Orang kafir ni kadang-kadang derma buat baik lebih pada orang Islam. Buat baik tu gak dengan ibu bapa, dengan jiran, tolong orang tu, tolong orang ni. Kadang-kadang dia sapok kau tu, sapok kau ni. Tapi tidak Islam. Kalau nak kira pahala sebesar tu lah. Ini nak ayatnya tauhid tu. Gak kalau tak ada pahala pun ke tauhid ada. Kalau masuk neraka pun tak kekal. Sebab apa? Kira ada tauhid. Hatu Sayyidina Uthman bimbang, takut dia jadi su'ul khatimah. Baik. Padahalnya Sayyidina Uthman tu tak perlu dah kalau dia nak bimbang sepatutnya. Kerana Rasulullah pernah sebut pada Sayyidina Uthman, sebab dia ni salah seorang yang dijamin masuk syurga. Bukan sehadis, beberapa hadis. Sayyidina Uthman ni, ketika dia sedekah tanah dia kepada pembesaran masjid tu, tak ada dah Rasulullah kata satu amalan yang boleh merosakkan Sayyidina Uthman. Ketika dia beli sumber air di Madinah, Nabi kata gitu juga. Lepas tu dalam hadis lain, mana banyak hadis-hadis yang Nabi sebut Sayyidina Uthman ni ahli syurga. Tiba-tiba bimbang lagi. Gak kita ni tak ada hadis sebut gitu. Maknanya kena bimbang benar lah. Kena bimbang benar. Dia bapak kita ni rusing ke tak tahu ni. Waktu tak nak kata siapa pakai rusing je lah tu. Tak nak ayat rusing tu. Kena mikirlah hadirat. Kita buat perbaik kita. Ni sebenarnya ni yang anda sebut ni konsep muhasabah lah. Kita nak muhasabah diri. Tak lama dah kita ni. Ana pun bahasa lain benar tu. Lutut pun sakit dah. Tu bahasa muda lagi. Bahasa muda sama. Jalan pun lain dah. Gak masalah mati je tak kira umur. Tu tak tahan tu. Ada biar saja nak sebut cerita, teringat cerita ni. Ada seorang motivator tu, saya pernah hadir satu program. Ni motivator paling tolu lah. Dia tanya perempuan depan, ayah ada lagi ke? Perempuan dia kata tak ada apa-apa. Sakit jantung. Dia kata, apa sakit jantung jadi tak ada? Itu kata motivator paling tolu. Mati perempuan tu kata, kamu saya ramah sakit jantung tak mati tu. Kata dia ni boleh nyakit ni nak. Patutnya ditanya saya. Saya kita je ni tolong pada dia juga. Tapi mujur dia tidak tunjuk ketolulan dia. Kita terusin dah nak ayat cerita ni lah. Nak ayat ditanya ayah ada. Ayah meninggal ada apa? Dia tepuh ke kereta. Dia kata kamu saya 3-4 kali dia tepuh kereta. Tak mati-mati tu. Guru kita ni kata boleh nyakit hari ni tu nak. Rupanya dia nak ayat ke dia. Dia nak ayatnya mati ni bukan gitu hakikatnya. Siapa masa? Tak aksiden, tak gapo pun mati betul lah. Makna mati tak kira umur berapa. Sebab tu mati dianggap sebagai fujaah. Seperti mana kiamat dianggap sebagai fujaah, bagi tiba-tiba. Mati juga adalah fujaah, bagi tiba-tiba. Kau tu sebut dalam hadis. Bimbang tu dah. Takut mati itu tidak husnul khatimah, tapi su'ul khatimah. Siapa jadi terganggu pemikiran. Jadi kena mikirlah kemana nak mengekal ke tauhid. Sebab itulah hati-hati ulama buat kaedah. Kalau khilaf dalam agama yang berkait dengan haram ke tidak benar ni? Kita kena ambil yang taklih. Kita lebih baik kita kata tak sah sebab ini melibatkan. Satu lagi yang lebih besar daripada itu, kadang-kadang khilaf perbuatan ini syirik ke tidak? Tu lagi. Tak ada faedah kalau kita nak ambil tak apa muka khilaf kita ambil tidak syirik. Tak boleh dalam bab ni bila khilaf syirik dengan tidak kena tolak hak syirik tu. Kalau khilaf afdal dengan tidak tak apa nak pilih mana-mana pun. Tu kena beringat. Bimbang takut ni lah. Baik. Cuba tengok lagi muka surat 15. Oleh kerana ni hadis ni anda baca. Wa jaa an Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu annahu kana fi baitihi wa inda zawjihi fabaka fasa'alatuhu ma alladhi abkak qala dhakartu qawla Allah azza wa jalla
Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Surah Maryam tu, fala adri ananju minha amla. Muka surat 16, kita cuba tengok terjemahan dia tu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu bahawa ketika dia berada di rumahnya di sisi isterinya, lalu Abdullah bin Rawahah menangis. Maka isteri dia tanya dia, apakah yang membuatkan engkau menangis? Dia pun kata, aku teringat kepada firman Allah. Aku teringat pada firman Allah. Maksud firman Allah ni, ni kita baca tadilah, ni terjemah dia. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya neraka. Ni maksud neraka ni, neraka Jahannam dalam tafsir sebut. Dia adalah latar belakang. Lepas ni saya cerita. Kita terjemah dulu. Jadi sampainya setiap orang ke neraka itu sesuatu perkara yang pasti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan sebab kufur dan maksiat tinggal berlutut dalam neraka. Maka aku tidak tahu apakah aku selamat atau tidak. Aku tak tahu, aku tak pasti. Setengah ulama kata hadis ni isyarat kepada setiap orang kena meniti di atas titian sirat itu. Ada yang kata begitu, meniti atas titian sirat. Jadi hak selamat, selamatlah. Hak tak selamat, tak selamat. Jadi hak selamat ni hak bertakwa. Hak tak selamat akan jatuh. Hina dina, melutut jadi hina dalam neraka. Lepas tu setengah ulama kata Allah akan selamat, maknanya ada juga orang beriman masuk neraka tapi Allah ambil semula setelah dia habis menjalani hukuman itu. Jadi Abdullah bin Rawahah kata, aku tak tahulah, takut aku ni termasuk hak terhumban dalam itu. Ataupun aku ni termasuk ya ke selamat, aku tak tahu. Kita tak tahu tu jadi takut. Siapa menangis? Ni orang panggil jiwa para sahabat. Jiwa sahabat. Terus anda baca terjemah, Arab tengok sedia sebab itu. Oleh itu bila mana begini keadaan generasi awal Islam dari kalangan sahabat, mereka ni bincang perkara ini. Mana bermain dalam kepala mereka. Prinsip-prinsip keselamatan. Kita nak selamat ni apa prinsip dia, asas dia. Dibincang, duk main, terbayar-bayar dalam kepala generasi awal Islam tu, para sahabat. Makna pokok dia, sahabat di gambaran yang kita dapat di sini, pokok dia mikir pada halnya, pokok dia ni tinggi menada kedudukan. Sedangkan para sahabat telah diberi berita gembira, mereka tu akan masuk syurga. Lalu bagaimana keadaan dengan orang-orang selepas mereka, kita misalnya, lagu mana? Lepas kita ni siapa lagi? Isteri kita, anak kita, ibu bapa kita. Sebab itulah hadirat, doalah sebanyak mana supaya Allah beri taufik hidayah, dan doalah keampunan sebanyak mana kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada ibu bapa, doalah. Bila ada seorang sahabat tanya Nabi, ayah saya ni tak ada dari ibu bapa ni, dalam riwayat Bukhari lah, riwayat Bukhari kita ada Abu Mufrad tu. Ada sahabat tanya, ana pun tak tahu latar belakang dia macam mana sahabat ni. Sebab dalam tu pun tidak disebut nama apa. Ada seorang, cuma ada disebut sahabat lain sebut, ada seorang sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, ibu bapa saya ni meninggal dah. Ada lagi keperluan untuk saya buat baik kepada dia? Saya tidak nak bicara panjang dia, cuma Nabi kata ada 4 perkara. Salah satu mula-mula sekalinya kamu doa kebaikan dan keampunan. Ibnu Abbas bila ada orang tanya dia, gitu juga jawab, tak ada. Jalan pintas untuk ke syurga adalah buat baik pada ibu bapa. Kalau ibu bapa meninggal dah, ada lagi cara dia. 4 perkara. Ini anda sebut secara ringkas lah. Pertama sekali, doa kebaikan dan keampunan. Yang kedua, kita meneruskan projek ma'ruf ibu bapa kita buat. Yang ketiga, kita lakukan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Yang kedua, kita salingkan hubungan silaturahim dengan kawan-kawan baik ibu bapa kita. Itu Nabi sebut 4 perkara dalam riwayat. Kalau nak bincang tu manjalah, maknanya dia gini, asasnya kalau kita buat baik, bila ayah kita meninggal dunia, kita buat hubungan dengan kaum kerabat, keluarga kita, sepupu, mak dau apa, orang akan, keluarga kita akan kata, Allah mujurnya anak gemulah ni tak putus keluarga walaupun ayah dia meninggal dunia. Kita ni kalau ayah meninggal, putus getah habis dah. Nah, tak pergi dah. Lepas tu saing-saing dia orang rapat pun, walaupun ayah dia, mak dia meninggal pun,
Kita ni bukan kawan kerabat dia, hanya kawan aja. Tapi hubung silaturahim, panggil kalau buat makan kalau tak putus. Jadi orang akan sebut kebaikan ibu bapa kita. Sebut kebaikan tu adalah doa kebaikan. Itu maksud dia. Itu Nabi sebut. Baik. Cuba kita tengok lagi lah di sini. Oleh itu bila mana dan ini adalah satu risalah ringkas ni. Ni kata sebab ni mukadimah lagi ni. Ini adalah satu risalah ringkas yang saya ingin kemukakan di dalamnya sebagai isyarat kepada 10 perkara yang dianggap sebagai perkara-perkara agung yang paling penting yang boleh menghasilkan dengannya keselamatan bagi seseorang hamba. Selayaknya bagi setiap Muslim untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya dan beramal dengannya merentasi perjalanan. Ini maksudnya gini, sebab kita lah ni hadap tak kira lah kita pegawai KJL, kau kita Perdana Menteri, kau kita wakil rakyat, kau kita mekanik, kau nampak kerja lain-lain, hakikatnya gini. Hakikatnya sedang bergerak menuju ke akhirat. Tu hakikatnya. Nampak itu duduk baca Quran, nampak itu duduk ukah bonyo tu. Nampak itu duduk bawa kereta pelik, nampak itu kita nampak zahir. Sebenarnya hakikatnya perjalanan menuju ke akhirat semua. Tu hakikat sebenarnya. Jadi dengan sebab kerja-kerja itulah sebenarnya kadang-kadang dia menyebabkan kita lupa pada destinasi kita hari akhirat hak kekal abadi itu. Dia jadi lupa. Jadi mudah-mudahan dengan kitab kecil ini menghimpunkan 10 perkara ni dia membantu kita sentiasa zikr, sentiasa ingat pada hari akhirat. Sebab di situlah penempatan abadi kita. Di dunia ni walaupun kita buat selama pun sekejap saja. Dan mati itu sebenarnya bukan pengakhiran tapi perpindahan. Kita disimpan di satu tempat sebelum pergi ke yang kekal, orang panggil alam barzah itu. Bila sampai alam barzah, alam akhirat tu lah hadrat. Orang-orang yang dulu lala semua jadi ingat belaka dalam hadis. Orang yang dulu tak ingat pada akhirat jadi ingat semua, kejut habis. Gitu ya, baik. Muka surat 18 hak terakhir sebelum kita masuk kepada itulah. Jadi kalau seorang itu nak dapat kebahagiaan yang kekal abadi di hari akhirat, dia mesti bagi tumpuan kepada 10 perkara. Itu maksudnya. Sehingga dia boleh dapat syurga An-Na'im. Sesungguhnya dakwah hamba kepada keselamatan, pengenalan kepada jalan-jalannya dan menyebutkan prinsip-prinsipnya adalah satu bimbingan yang lurus dan sunnah yang telah lalu sejak dahulu kala lagi. Sebagaimana telah datang di dalam Al-Quran, dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tapi kamu menyeruku ke neraka. Boleh lihat sendirilah ayat itu. Dan telah diungkapkan. Ni ada penyair kata. Ada penyair sebut ni. Ya. Wa hasratahu taqaddal umur wan saramat sa'atuhu baina dhullil ajzi wal kasali. Wal qawmu qad akhadhu darban najati wa qad saru ilal matlabil a'la ala mahali. Itu dia syair dia tu. Itu rentak syair dia tu. Apa maksud dianya? Dan telah diungkapkan. Jadi doa itu pula tu. Tak apalah. Mengapa agama engkau? Pening je. Silap tu. Muka surat 17 tu. Waktu tu sebenarnya tu. Ana silap saja ni. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najah, tu tak apa. Ni syair ni dulu, Tadi ayat dah tu, dah selepas tu. Ni syair ni. Kita perhabis syair ni lah. Ni satu ungkapan. Tadi yang mari dah, wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najah wa tad'una ila an-nar, tu terjemah dah. Baik. Dia pun kemukakan. Dr. Abdul Razak kemukakan satu syair. Ma balu tarjun najat tawalam. Dia ada rentak dia. Innas safinata la tajri 'alal yabasi. Ma balu dinika tarda an tudannisahu wa thawbuka ad-dahra maghsulu minad danas. Tarjun najat tawalam tasluk masalika. Tarjun najat tawalam tasluk masalika. Itu rentak tu ya. Dia rentak ni, dia rentak tu. Nana tak ingat dia punya itu dia. Cuma rentak gedik sikit ni. Tarjun najat tawalam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Tu baru dia terjemah dia tu sebelah tu. Mengapa agamamu engkau redha untuk mengatakan
Maksudnya, kenapa kamu sanggup mengotori agamamu sendiri? Sedangkan pakaianmu sepanjang tahun duk basuh semua, nak hari basuh. Sepanjang tahun bersih semua. Tapi agama biar rela kotor. Apa gitu? Engkau mengharapkan keselamatan, kelepasan daripada neraka, tetapi engkau tidak merentasi jalan untuk selamat. Sesungguhnya kapal tidak bergerak di atas daratan yang kering kontang. Yabas tu mana kering? Dia bukan sekadar daratan. Yabas ni kering. Dia daratan yang kering kontang. Maknanya pada pasir lah. Itu maknanya yabas. Bukan kalau daratan semata dia panggil apa ni? Dia panggil bar itu. Gitulah. Jadi yang terakhirnya, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepada hamba jalan keselamatan, telah membuka baginya pintu-pintu keselamatan, telah memberitahu. Maknanya jalan-jalan selamat ni sebelum Nabi wafat, ataupun kita kata bila Allah wafatkan Nabi, mana jalan untuk selamat ke hari akhirat sudah lengkap. Itu maksudnya. Sudah lengkap. Tak ada jalan lain. Sebab tu ulama-ulama kita kata dalam bab agama, ibadat ni, apa yang ada zaman Nabi, itulah yang ada zaman kita. Apa yang tak ada zaman Nabi, tak ada zaman kita. Bab ibadat. Itu kaedah dia. Setengah ulama kata. Tak mungkin ibadat ada zaman kita, zaman Nabi tak ada ibadat tu. Tak mungkin. Kalau bab ibadat lah. Bab ibadat ni hak ada zaman Nabi, hak tu yang kena ada zaman kita. Jangan pula, zaman Nabi tak ada ni ibadat ni. Mana zaman kita ada? Dia tak boleh berlaku gitu. Dia tak boleh berlaku. Kalau berlaku gitu, jadi masalah. Itulah dia panggil bid'ah. Itulah yang disebut sebagai bid'ah. Jadi kalau kita nak buat, ceklah ada ke tak zaman Nabi. Hak nak buat mikrofon, nak jual martabak, tu tak apa tu. Tak apa, tak ada zaman Nabi tu. Kalau sunat pukmu ya, kalau salah masuk ke tu, dia tidak menjejah ke kehidupan akhirat tu. Tak apa tu. Ni agama, orang panggil agama. Semaya ni hadirat. Siapa 50 semaya sunat. 150 semaya sunat. Nyareka. Siapa ulama kita kumpul siapa 150. Kuat nyareka ibadat. Sepatutnya kau nak tunjuk kreatif dan berinovasi dalam bab dunia, bukan bab ibadat. Ibadat pakai buat jelah. Belajar tahu dengan lengkap niat kaifiat buat. Cukup. Hak lain, hak dunia, tu kita fikir. Kita bina kehidupan dunia tu dengan gabung dengan kehidupan akhirat itu. Sepatutnya itu. Ni duk modify ibadat tadi. Gitu maksud dia. Baik. Gini hadirat. Hak lain itu baca sendiri. Jadi untuk minggu hadapannya, terus kita pergi pada muka surat 21. Poin yang pertama kita bincang minggu hadapan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.